Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam #09educators. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah pada hari ini dengan izinnya dapat kita bersama-sama meneruskan pelaksanaan program Kapsul Sains SPM kali ketiga anjuran sektor pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Saya Cikgu Nur Azlina binti Sahab, Guru Kanan Sains dan Matematik dari SMK Said Hassan, bersama Cikgu Nur Hayati binti Ahmad Jabri, Guru Cemerlang Sains dari SMK Tengku Sulaiman, akan berkongsi maklumat bersama guru-guru mengenai format instrumen terkini bagi mata pelajaran Sains Kertas 2 kod 1151-2 khusus untuk bahagian A dan B. Okey, seperti yang cikgu sedia maklum, bahagian A adalah berfokus kepada kemahiran proses sains. Jenis item yang dinilai adalah soalan berbentuk subjektif berstruktur. Okey, berdasarkan jadual yang dipaparkan, marilah bersama-sama kita melihat taburan aspek dan markah bagi soalan-soalan dalam bahagian A. Ya Kak T, soalan bahagian A kalau Cik Azlina. Kalau kita perhatikan dekat sini, soalan bahagian A terdiri daripada 4 number item. Jadi soalan dia meliputi aspek SS. SS tu ialah kemahiran proses sains dan juga KS02 iaitu elemen mengaplikasi. Okey, jadi markah untuk setiap soalan adalah 5 markah dan jumlah keseluruhan adalah 20. Okey, jadi cikgu-cikgu kalau kita perhatikan dekat sini, untuk format terkini SPM 2021, soalan 1 sehingga soalan nombor 4 merangkumi soalan berkaitan dengan KPS dan juga soalan mengaplikasi. Ya, betul Cikgu Azlina. Ya. Cikgu-cikgu, untuk bahagian A, ya, kita masih lagi kekal dengan 4 soalan, iaitu soalan 1, soalan 2, soalan 3 dan soalan 4. Dan setiap satu soalan mengandungi 5 markah. Jadi ada 5 markah. Dan aspek yang disoal adalah SS, iaitu scientific skill atau kemahiran proses sains, dan juga aspek aplikasi. Jadi aspek aplikasi inilah yang cikgu-cikgu kena lihat, ya, kerana ini adalah satu perubahan. Jadi bila diletakkan pada taburan ni, iaitu tentang 4 tambah 1, 4 tambah 1. Maksud di situ adalah 4 untuk kemahiran proses sains, 1 untuk aplikasi dalam kehidupan seharian. So, semuanya menjadi 16 kemahiran proses sains dan 4 aplikasi. Ya, Cikgu Azlina, ya? Ya. Okey, teruskan. Okey. So, kita perhatikan pula di sini ialah kemahiran proses sains yang akan dinilai untuk soalan bahagian A. Okey, jadi terdapat 11 aspek kemahiran proses sains yang perlu diberi perhatian dan dikuasai oleh guru-guru. Okey, iaitu yang pertama, memerhati. Yang kedua ialah mengelas, mengukur menggunakan nombor, membuat inference, meramal, berkomunikasi, menggunakan perhubungan ruang dan masa, mentafsir data, mendefinisi secara operasi, mengawal pembeli ubah dan juga yang terakhir ialah hipotesis. Okey, so ada 11 kemahiran proses sains untuk soalan bahagian A. Ya, cikgu-cikgu, 11 ni termasuklah pemboleh ubah. Jadi pemboleh ubah tu sebenarnya ada 3 kan. Jadi mungkin dia boleh tanya 3-3 ataupun bila kita tanya tentang soalan berkomunikasi. Untuk berkomunikasi ni 2 markah. Ya, berkomunikasi maksudnya mempamerkan data dalam bentuk graf ataupun carta dan sebagainya. Tetapi untuk sains 1511
kebanyakannya adalah kita melukis graf. Sama ada graf bar, carta palang, ya. Kadang-kadang kita panggil carta palang kan. Graf bar atau carta palang, ataupun histogram, ataupun graf garis, ya. Jadi daripada 11 tu ditaburkanlah, ya, dalam keempat-empat soalan ni supaya markahnya menjadi 16, ya. Okey, sekarang kita lihat pula contoh soalan untuk bahagian A. Okey, soalan yang pertama ialah Raja 1.1 dan Raja 1.2 menunjukkan susunan radas bagi satu eksperimen untuk mengkaji kekerasan bahan yang berbeza dengan mengetuk bahan tersebut menggunakan penukul. Okey, so kita lihat di sini terdapat dua gambar raja, iaitu Raja 1.1 dan Raja 1.2. Okey, so radas yang digunakan ialah bahan yang digunakan ialah blok kuprum dan juga blok gangsa. Okey, so sebelum diketuk dan juga selepas diketuk. Okey, so kita tengok dekat sini apa yang dapat kita perhatikan. Soalan nombor 1 ialah nyatakan satu pemerhatian dalam eksperimen ini. Okey, so kalau cikgu perhatikan soalan dia di bahagian A ialah berdasarkan Raja 1.1. Maksudnya dia ialah soalan pemerhatian spesifik. Betul tu. Okey, so kalau katakan soalan pemerhatian spesifik, maksudnya cikgu tak perlu bandingkan. Cikgu hanya perlu rujuk kepada Raja 1.1 sahaja. Okey, so mari kita lihat apa jawapan dia. Okey, jawapan dia ialah blok kuprum menjadi lepir ataupun menjadi kepingan kuprum. Okey, cikgu-cikgu perlu ingat apa dia pemerhatian. Pemerhatian ni maksudnya apa yang kita perhatikan menggunakan kita punya organ deria. Mata lah. Dalam kes ni mata, ya. Kita lihat dengan mata kita. Okey. So, soalan yang kedua ialah berkaitan dengan inference. Okey, nyatakan satu inference bagi jawapan anda di 1A1. So, apa dia Cikgu Nurhayati? Inference? Inference. Apa dia inference? Dan kalau cikgu-cikgu tengok, soalan bila dia pemerhatian, dia akan susul dengan inference. Sebab berdasarkan pemerhatian, barulah kita boleh memberi inference. Inference ni memberi sebab kepada pemerhatian kita. Okey, so mari kita tengok apa jawapan dia. Jawapan dia kuprum boleh ditempa. Okey, cikgu-cikgu minta maaf Cikgu Azlina. Ya. Cikgu-cikgu kena ajar anak-anak murid kita supaya dapat menjawab dengan elok lah. Ya, sebab kadang-kadang kebanyakan kes didapati anak-anak kita ni suka tertukar. Jadi dia tukar yang inferen jadi pemerhatian, yang pemerhatian jadi inferen. Jadi pastikan untuk pemerhatian maksudnya menggunakan panca indera mata. Jadi gunakan mata untuk melihat apakah yang diperhatikan. Mungkin dalam soalan ni gambar rajah, tetapi kadang-kadang dalam bentuk jadual saja, ya. Jadi maknanya pelajar tu kena tahulah, Cikgu Azlina. Kalau jadual, dia kena tengok pemerhatian di jadual. Kalau gambar rajah, tengok apakah yang berlaku, ya, perubahan-perubahan yang berlaku dalam gambar rajah. Ya, boleh teruskan, ya, Cikgu Azlina. Alright, so kita teruskan untuk soalan B. Nyatakan pembeli ubah dimanipulasi dalam eksperimen ini. Okey, cikgu-cikgu, tadi Cikgu Nurhayati telah maklumkan terdapat 3 jenis pembuli ubah. So, pembuli ubah dimalarkan, dimanipulasi dan juga bergerak balas. Okey, so salah satu daripada pembuli ubah tersebut akan ditanya ataupun akan disoal dalam soalan bahagian A. Okey, contohnya dalam soalan ni diminta untuk pelajar menyatakan mengenai pembuli ubah dimanipulasikan. Okey, pembuli ubah dimanipulasikan maksudnya apa dia benda yang berbeza dalam eksperimen ni. Okey, so kita tengok apa dia bahan yang berbeza. Bahan yang berbeza di sini ialah jenis blok ataupun kita boleh juga tulis jawapan sebagai blok kuprum dan juga blok gangsa. Okey, tambahan, ya, untuk jawapan kepada pembuli ubah dimanipulasi. Okey, semua pembuli ubah dalam sains mesti ada parameter.
Itu kita mesti tegaskanlah kepada anak-anak murid kita. Ya. Ada parameter. Maksudnya kalau pelajar tulis blok sahaja tak dapat markah. Jadi jenis blok. Ataupun pelajar boleh tulis ya. Kedua-dua ataupun kalau ada tiga lah ya. Kedua-dua benda yang kita ubah-ubah tadi macam Cik Ghazina kata. Jadi dalam eksperimen ni apa yang diubah adalah blok kuprum dan juga blok gangsa. Dan jangan tulis atau blok kuprum dan blok gangsa. Itu macam mana kita nak tackle pemboleh ubah dimanipulasikan ya. Kalau pelajar tulis atau macam mana Cikgu Nayati? Tak dapat markah. Tak dapat markah. Okay. Jadi hati-hatilah ya. Sebab atau tu membawa maksud kalau bahasa Melayu kan, sama ada kita buat dengan blok kuprum ataupun kita buat blok gangsa. Itu je. Salah lah. Sebab kita kena lakukan dua-dua blok. Buat dengan kedua-dua blok ya. Okey. So, kita teruskan untuk soalan C. Gangsa ialah alloy. Berdasarkan eksperimen ini, nyatakan definisi secara operasi bagi alloy. Okey, so apa yang kita panggil dia sebagai definisi secara operasi? Definisi secara operasi ni maksud dia apa dia alloy itu dalam eksperimen tersebut. Okey, so kalau kita tengok dekat sini, alloy ni ialah bahan. Okey, bahan yang digunakan untuk eksperimen. Dan kita kena kaitkan dia dengan kita punya pemerhatian ataupun pemboleh ubah bergerak balas. Okey. Jadi kita tengok kat sini, alloy ialah bahan yang tidak berubah selepas diketuk. Sebab maksud dia tadi, bila kita tengok di awal pemerhatian tadi, kita dapati blok gangsa apabila kita ketuk dia tidak berubah. Maksudnya dia masih lagi dalam bentuk ketulan tadi. Okey, dia masih lagi dalam bentuk blok. Jadi itulah pemerhatian kita. So kita kaitkan dia dengan definisi secara operasi untuk alloy. Ya, tambah sikit ya. Okey, untuk menjawab definisi bagi sains, dia sangat rigid. Maksudnya kita kena mula dengan kita kena lihat ajar pelajar-pelajar kita apakah definisi bagi alloy. So yang pertama mesti tulis alloy. Alloy ialah kalau ditanya apakah yang definisi secara operasi bagi logam. Logam ialah penapaian ialah begitu ya. Kita tak boleh terus ya. Kita kena macam bahasa Melayu yang ni. Yang ni kita rigid. Okey, jadi setelah kita nyatakan apa yang kita nak definisikan tu, macam Cikgu Ghazina kata tadi, kita rujuk kepada pemerhatian ataupun pemboleh ubah bergerak balas yang tersurat. Yang boleh diukur ya. Jangan ambil yang tak boleh diukur, yang boleh diukur. Jadi yang kita nampak dalam eksperimen ni yang boleh diukur, dia tak berubah lah. Ketuk tak berubah. Okey, alloy ialah bahan yang tidak berubah. Kita masih lagi tak boleh dapat. Sebab apa? Sebab kita kena tahu tak berubah. Kalau kita kata pen tak berubah kan? Kita tak boleh lah. Jadi kita kena ada tambahan apakah operasi yang kita buat atau apakah yang kita lakukan. Sebab tu dia selalu macam ni. What you see, what you do. Macam tu. Apa yang you buat, apa yang you nampak, ataupun apa you nampak dan apa yang you buat kan? Jadi sebab itulah kita kata alloy ialah bahan yang tidak berubah selepas diketuk. Tu kena ada tu selepas diketuk. Jadi pastikan jangan buat separuh. Sebab bila kita buat separuh, tak ada markah. Rugilah kan? Dia dah tahu dah sebenarnya. Tapi disebabkan dia tertinggal selepas diketuk tu, operasi tu dia tertinggal, maka dapatlah markah kosong. Itu macam tu. Rugilah kalau pelajar-pelajar jawab macam tu. Teruskan. Okay. Alright, so kita tengok pula soalan untuk D. So yang soalan D ni, ini ialah soalan berkaitan dengan aplikasi. Okey, Rajah 1.3 menunjukkan suatu objek. Pada pendapat anda, mengapakah objek dalam Rajah 1.3 diperbuat daripada gangsa? Okey, jadi soalan ni ialah berkaitan dengan mengaplikasi pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan dengan kehidupan harian mereka. So kalau kita perhatikan dekat sini, ini ialah Tugu Negara. Okey, so kenapa Tugu Negara ni kita buat dia menggunakan
gangsa. Okey, so jawapan dia ialah sebab dia tahan kakisan. Kerana satu ciri ataupun sifat bagi gangsa ialah tahan kakisan. Inilah soalan baru. Inilah soalan baru yang sebelum kena ni tak ada masukkan. soalan macam ni kan? Okey, jadi sebelum ni tak ada soalan macam ni. Jadi mulai tahun 2021 ni akan ada soalan macam ni, aspek macam ni akan ditanya dalam nombor 1, 2, 3 dan 4, iaitu dalam bahagian A. Kalau kita tanya macam ni, Cikgu Azlina, kalau kita tanya nyatakan sifat gangsa. Sifat gangsa. Jadi itu menjadi pengetahuan aja. Yes. Sebab pelajar mengingat, kan? Dia mengingat, aspek mengingat. Kan? Jadi kita kena pastikanlah bahawa kita, kalau kita bina soalan, kita tambahkan satu lagi aspek, ya, iaitu aspek aplikasi dalam kehidupan seharian. Ya, kita kaitkan, ya, anak-anak murid kita untuk melihat sekeliling apakah yang dikaitkan dengan bila kita belajar alloy. Okey, begitu. So cikgu tolong beri perhatian untuk soalan bahagian A mulai tahun 2021 kita telah dimasukkan elemen mengaplikasi. Okey, so kita tengok pula soalan yang kedua. Okey, yang kedua, seorang murid telah menjalankan eksperimen untuk mengkaji hubungan antara jisim dengan inersia. Inersia ialah keupayaan objek untuk mengekalkan keadaan pegun atau gerakannya. Okey, inersia diwakili oleh masa ayunan. Keputusan eksperimen ditunjukkan dalam jadual 1. Okey, so kita tengok dekat sini, jisim ada 100 gram, masa ayunannya ialah 10 minit. Jisim 200 gram, masa ayunannya ialah 20 minit. Jisim 300 gram, masa ayunannya ialah 30 minit. Kemudian jisim 400 gram, masa ayunannya tidak dinyatakan di situ. Kosong, kosong. Dan dikosongkan. Jisim 500 gram, masa ayunan ialah 50 minit. Okey, so kita boleh ajar juga para pelajar kita, kalau berdasarkan jadual, kita dapati jadual untuk jisim tu, maksudnya yang di sebelah kiri pelajar tu, itu menunjukkan pemboleh ubah dimanipulasi. Manakala yang masa ayunan minit tu, maksudnya itu ialah pemboleh ubah bergerak balas. Ya, betul Okey, so kita tengok pula soalan nombor 1, meminta pelajar melukis graf. Okey, di mana jisim melawan masa ayunan. Okey, so kita tengok dekat sini. Bila pelajar memplotkan graf, masa ayunan melawan jisim. Masa ayunan melawan jisim. Okey, jadi ini adalah graf garis. Okey. Pandai Cikgu Azlina. Okey, so kita tengok dia bergaris lurus. Okey, so kalau kita perhatikan dekat sini, dekat 400 tu tiada bacaan. Maksudnya bila pelajar memplotkan graf, so bila titik tu berada dalam keadaan selari, maka perlu digariskan satu garisan lurus. Okey. So markah untuk graf ialah 2 markah. Betul. 1 markah untuk pindah titik yang betul. Dan yang kedua ialah garisan tu mesti selari. Lurus. Mesti lurus. Okey, garisan lurus. Melalui semua titik. Dan kena guna pembaris. Pembaris, ya. Okey. Okey, so kita tengok pula kat sini soalan B. Okey, nyatakan hipotesis bagi eksperimen ini. So daripada graf, pelajar boleh menyatakan bahawa semakin bertambah jisim, semakin bertambah masa ayunan. Maksudnya kalau dalam hipotesis, kita mesti mengaitkan di antara pemboleh ubah dimanipulasi dengan pemboleh ubah bergerak balas. Okey, Cikgu Naiti ada nak tambah? Kalau pelajar tulis jisim bertambah, masa ayunan bertambah, okey tak? Boleh diterima? Ya, kan? Okay. Tak semestinya semakin kan? Jadi asalkan maksud tu sampai, ya. Jisim bertambah, masa ayunan bertambah. Okey, ya. Okey, kita tengok soalan C. Berdasarkan graf di 2A,
Nyatakan masa ayunan apabila jisim yang digunakan ialah 400 gram dalam jadual 1. Yang kosong tadi kan? Ya, yang kosong tadi. Maksudnya yang ini ialah belajar menggunakan aspek, mengukur menggunakan nombor. Okey, jadi pelajar boleh bacalah daripada graf tadi. Okey, kalau kita tengok graf tadi, so pelajar boleh nyatakan daripada graf berapakah masa ayunan untuk 400 gram. Okey, so kalau kita perhatikan kat sini jawapannya ialah 40 minit. Okey. Alright, so kita tengok pula soalan D. Okey. Okey, soalan D, ya ini juga adalah soalan aspek aplikasi. Okey, di mana contoh soalannya ialah apabila suis kipas shilling yang sedang bergerak dimatikan, kipas itu terus berputar sehingga ia berhenti. Terangkan bagaimana konsep inersia diaplikasikan dalam situasi ini. Okey, yang ini juga aplikasi dalam kehidupan harian. So, para pelajar boleh menulis jawapan. Kipas yang berputar mempunyai inersia, iaitu gerakan yang mengekalkan keadaan asalnya. Kalau pelajar tu tak tulis gerakan pun betul juga, Cikgu Azina. Cuma di sini nak ditekankan bahawa dia sama ada dalam keadaan pegun atau dalam keadaan bergerak kan. Jadi kipas ni dia bergerak, dia sedang bergerak, pusing, tiba-tiba kita tutup. Jadi bila kita tutup tu, dia masih lagi bergerak sehinggalah pada satu masa kan. Itu dia tanya kenapa. Jadi maksudnya kerana inersia lah ya. Inersia mengekalkan keadaan asalnya bergerak tu. Jadi sebab tu dia masih bergerak. Okey. So ini ialah soalan yang kita tambahkan berkaitan dengan aplikasi untuk soalan bahagian A. Okey. Jadi apa rumusan dia, Cikgu Azina, untuk bahagian A? Okey, so untuk bahagian A terdapat 4 soalan. Jadi cikgu-cikgu perlu sedia maklum bahawa soalan bahagian A berkaitan dengan aspek kemahiran proses sains, dan juga pada tahun ini telah ditambah satu lagi iaitu berkaitan dengan soalan mengaplikasi. Maksudnya soalan dia ada satu soalan ada 5 markah. Jadi 4 tambah 1. Maksudnya 4 ialah berkaitan dengan kemahiran proses sains dan yang satu lagi tu ialah soalan berkaitan dengan mengaplikasi. Ya, jadi jumlah soalannya, markahnya adalah 20. Okey. Kita teruskan ya. Okay, so kita teruskan. Kita teruskan lagi untuk bahagian B. Okey, kita lihat yang pertama taburan aspek dan markah. Cikgu Azina, kalau cikgu tengok macam mana? Kalau kita perhatikan dekat sini ada banyak penambahan untuk soalan SPM 2021. Kalau kita perhatikan ada pengetahuan, ada kemahiran, ada juga untuk analisis. Lepas tu ada juga yang berkaitan dengan apa dia? Yang baru. Yang baru dia ada mereka cipta. Itu yang ramai orang duduk tertanya-tanya tu kan, mencipta ya. Okey, untuk pengetahuan cikgu-cikgu, yang pertama ada tambahan satu soalan. Betul tak? Daripada 5 soalan jadi 6. Dulu hanya sampai 5, 6, 7, 8, 9. Sampai nombor 9 untuk bahagian B, KBSM. Tetapi untuk KSSM mulai tahun ini, soalan bahagian B ditambah 1 soalan. Jadi ada sampai 10 lah nombor dia lah ya, dari segi item. So 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6 soalan. Okey, sebagaimana Cikgu Azina sebut tadi, jadi konstruk dia daripada mengingat. Mengingat tu pengetahuan lah kan. Kita biasa dengan pengetahuan kan. Okey, PS01 tu aspek mengingat ya. KS01 memahami. Dulu kita kefahaman kita duk kata kan. Sekarang memahami ya, sebab kita kena ada perbuatan ya. Okey, yang ketiga KS02 tu mengaplikasi.
Mengaplikasi di sini mungkin aplikasi dalam kehidupan seharian macam tadi, ataupun aplikasi pengiraan. Boleh. Kemudian seterusnya, KS03 adalah menganalisis, ya. Jadi inilah yang terbaru ni. Analisis. Kemudian KS04 menilai. Macam mana kita nak nilai, kan? Dan yang terakhir 3 markah, iaitu KS05 mencipta. Okey. Jadi itulah dia punya konstruk tu. Tengok konstruk pun dah takut dah, kan. Maksudnya dia more kepada soalan kebat, Cikgu Nurhayati, kan? Ya, pandai Cikgu Azlina. Sebab sekarang kita nak 50% dan ke atas untuk kebat. Dan kebat bermula dengan aspek mana? Aspek mengaplikasi. Bagus Cikgu Azlina. Okey, jadi bermula dengan aspek mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta. Itu adalah aspek-aspek yang boleh ditanya untuk soalan kebat. Jadi bila soalan ni kebat, jadi tinggilah peratusan soalan kebat kita pada tahun ni, iaitu 50%. Okey, kita teruskan, ya cikgu-cikgu. Kalau kita tengok jumlah markah pun berubah. Lupa nak cakap. Markahnya berbeza, iaitu untuk soalan 5, 6, 7, 8 markahnya adalah 6. Dan soalan 9 dan 10 markahnya adalah 7. Okey, Cikgu Zina, rasanya saya terang sikit, no? Okey, untuk 5 dan 6, aspek yang ditanya adalah maknanya 1 mengingat, 1 memahami, 2 aplikasi, dan 2 lagi analisis. Jenuh kena ingat ni, ya. 1 mengingat, 1 memahami, 2 aplikasi dan 2 analisis. Untuk soalan 5 dan soalan 6. Soalan 7 dan 8 pula 6 markah juga. 1 mengingat. Lepas tu dia tak ada memahami. Sebaliknya terus kepada aplikasi. Jadi 1 mengingat, 2 soalan aplikasi, 2 soalan analisis, tambah lagi 1 soalan menilai. 1 menilai soalan wajaran, wajarkan. Itu menilai lah. Apa yang patut kita buat? Tengok sampah banyak-banyak, macam tu, kan. Macam tu menilai lah. Okey, untuk soalan yang 2 yang terakhir ni, ini soalan cepu mas kita lah, orang kata, kan. Okey, soalan bermula, dia tak ada pengetahuan dah, ya. Mula dengan memahami 1, kemudian mengaplikasi 1 saja. Okey. Kemudian menilai 2 markah. Okey, memang selalu menilai wajaran ni 2 markah, Cikgu Azlina, kan. Dan kita ada tambahan sampai kepada yang ni, KS05 ni. Iaitu mencipta, reka cipta lah. Kita kejap lagi kita akan tengoklah dengan lebih lanjut, sebab mereka cipta ni sama ada dalam bentuk mencipta produk, ataupun idea baharu, ataupun menyelesaikan masalah dengan idea baharu. Ya, cikgu-cikgu. Okey, kita teruskan dengan melihat contoh soalan. Okey, contoh soalan bahagian B, kita lihat untuk nombor 5. Okey, untuk nombor 5 ni, rajah 4 menunjukkan rajah skema bagi pewarisan warna bulu tikus. Jadi apa yang diberi, kita kena ajar anak murid kita supaya memahami, rajah yang diberi ni. Jadi ditunjukkan R huruf besar, tikus tu warna hitam, dan bila kita tengok petunjuk ataupun key di bawah, H huruf besar adalah jin dominan untuk bulu hitam, manakala H huruf kecil adalah jin resesif untuk bulu putih. Okey, jadi kita nampak untuk R tidak dinyatakan genotip, kan? Okey, tetapi untuk yang satu lagi tu, yang putih tu, dia diberi genotipnya H kecil, kan? Okey, kemudian diberi proses A. Dan di bawah tu gamet. Maksudnya proses A tu untuk menghasilkan gamet lah. Okey, jadi 2 yang pertama tu tidak dinyatakan. Yang gamet daripada tikus putih dinyatakan sebagai H kecil. Okey, kemudian
Kemudian berlaku proses persenyawaan di mana anak yang diperolehi adalah kita dapati ada 4 untuk H, untuk T dan S sama, iaitu H besar, H kecil genotip dia. Okey, manakala untuk yang 2 lagi adalah H kecil, so kena deduce lah ya. Pelajar kena deduce. Jadi sepatutnya pelajar tahulah itu adalah putih. Baik, itu adalah daripada gambar rajah. Okey, kita teruskan kepada soalan. Jadi untuk soalan A, dalam rajah 4, lengkapkan genotip bagi induk R. Okey. Jadi maknanya Cikgu Azina, back. Okey, kita back kan. Okey, kita back kan ya. Kalau kita perhatikan di sini, okey, jadi maknanya kita nak R ni kan. Jadi kita nak R ni datang daripada mana? Maknanya kita kena analisis. Kan? Jadi dari bawah ke atas. Okey, jadi kita lihat di sini H besar, H kecil, jadi di sinilah. Jadi di sini adalah H. Okey? Okey, seterusnya di sini H, kan? Betul dah. Kita tengok pula yang kedua. Oh, H kecil. Maksudnya di sini mesti H kecil. Jadi bila di sini H kecil, maka di sini H besar, R kita adalah H besar, H kecil. Okey, kena analisis. Ya cikgu-cikgu. Okey, kita teruskan. Okey, untuk B, namakan proses A. Jadi untuk nama proses A ni, bila kita tengok tu kita tahu, oh, meiosis lah kan. Sebab di bawah dia dah bagi persenyawaan. Jadi maknanya pelajar dia dah tak apa orang kata, dia tak confused dah. Tapi dia masih lagi kena analyse juga sebab sebelah dia tahu. Kan? Okey. Next adalah apa ni? Apakah fenotip? Kan? Okey. Jadi fenotip ni trait lah ataupun sifat. Sifat dia. Jadi untuk keadaan ni bulu putih ataupun bulu hitam. Jadi yang ni kita kata bulu hitam lah. Ini agak-agak Cikgu Azina apa? Soalan apa? Kalau dah bagi dah H apa? H besar, H kecil kan? Jadi itu ialah memahami. Okey. Okey, seterusnya ataupun mengingat pun boleh kan? Okey, seterusnya untuk 2. Nyatakan nisbah. Okey, nisbah ni adakah pelajar kena kira? Tak perlu. Kenapa tak perlu? Sebab dia dah bagi kan? Dia dah bagi dah. Soalan terus. Maksudnya soalan ni soalan kefahaman aja. Kan? Okey, jadi jawapannya 1 nisbah 1. Sebab kita nampak 2 bulu hitam, 2 bulu putih. Betul tak? Kalau nak kira tu kena tambah, campur, bahagi kan? Okey. Seterusnya soalan untuk seterusnya, jika anak T dan anak S dalam rajah 4 dikacukkan, apakah peratus tikus berbulu hitam? Macam mana? Dihasilkan. Okey, baik. Jadi yang ni, okey, Zina teruskan menjawab. Okey, jadi inilah rajah skema yang pelajar kena lukis. Ada ini yang betul-betul cantik lah kita katakan. Tapi ikutlah, buat tulis huruf dulu pun tak apa. Ataupun kadang-kadang ada juga, ada tak pelajar Cikgu Azina buat tanda kotak tu 4. Yang tu sebenarnya lagi mudah kan. Ikutlah mana-mana kan. Okey, cuma kita kena mungkin yang tu dia buat sebagai apa orang kata, menyemak, untuk semakkan. Sebab kita kena lihat juga, dia kata lukis rajah skema. Jadi maknanya kena rajah skema. Macam ni lah. Macam ni. Okey. Jadi daripada rajah skema dapatlah peratus. Oleh kerana 3/4 maka 75%. Jadi soalan ni sah-sah lah kalau mengira ni soalan aplikasi. Okay.
Alright, so kita teruskan pada Teruskan soalan 6. Contoh soalan 6 pula. Soalan 6 ni sama markah kan? Okey. Soalan 6 ni sama markah, iaitu 1 pengetahuan, 1 kefahaman, 2 aplikasi, 2 analisis. Okey. Okey, kita teruskan. Darjah 5 menunjukkan unsur Q, R, S, T, U, V dan W. Huruf yang digunakan tidak mewakili simbol sebenar. Okey. Okey, jadi lihat kepada soalan A, bagaimanakah unsur-unsur dalam jadual berkala disusun? Okey. Budak buat apa? Hafal je kan? Mengingat. Mengingat. Ya, mengingat saja. Okey, berdasarkan darjah 5, unsur manakah yang mempunyai nombor proton paling besar? Jadi, pelajar kena tengok kepada jadual berkala tu. Jadi dah disusun mengikut pertambahan nombor proton dari kiri kanan sini. Jadi yang bawah sekali ujung lah, kan? W. Itu kefahaman saja kan? Okey, seterusnya soalan C. Soalan 2. Unsur S mempunyai nombor nukleon 11. Hitungkan bilangan neutronnya. Macam mana ni? Cuba patah balik boleh tak? Okey. Unsur apa tadi? Unsur S. Unsur S. Okey, baik. Okey, unsur S. Sebab kita kena patah balik, jadi kita lupa jalan asal. Okey, unsur S. Unsur S ni, sekejap unsur S sini. Tak boleh tulis. Unsur S. Unsur S. Jadi inilah dia unsur S. Okey, tak apalah itu kita nampak sikit kan. Jadi unsur S. Jadi dalam unsur S ni ni unsur S. Okey, baru clear sikit. Okey, dalam unsur S ni yang pertama, pelajar kena tentukan nombor nukleon. Tadi dah bagi nombor nukleon. Maksudnya dia kena tahu nombor proton lah. Ya, nombor proton. Jadi macam mana pelajar nak tahu nombor proton? Dia kena analyze ni, kan? Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5. Okey, back kepada soalan kita, dia nak cari hitungkan bilangan neutron. Jadi bilangan neutron di sini tadi kita dah tahu 5. Jadi maknanya 11 tolak 5. Kan? Jadi jawapannya adalah 6. Okey, yang ini berbentuk analisis. Ya, sebab kena analyze daripada jadual. Dia tak boleh fikir je kan. Sebab kalau dia bagi unsur S mempunyai nombor nukleon 11 dan nombor proton 5. Kalau yang tu aplikasi saja. Okey, yang ni dia kena analisis. Okey, soalan C. Sebiji belon terlepas daripada genggaman tangan seorang kanak-kanak telah terapung di udara. Berikan satu alasan. Apakah gas yang diisi dalam belon? Berikan satu ulasan bagi jawapan anda. Jadi, dia ada 2 markah di sini cikgu. Jadi, yang pertama, apakah gas ni? Yang kedua, beri alasan. Jadi, ada 2 markah. Jadi, kita kena jawab. Kalau belon, maknanya pelajar kaitkan dengan kehidupan seharian. Jadi, belon dia dah belajar. Kan? Belon tu ada gas helium. Kan? Ataupun gas Q. Kenapa gas Q? Sebab tadi kita rujuk kepada jadual berkala tadi. Kita rujuk kepada jadual berkala. Kalau dia tak ingat, gas ni gas nadir lah. Dia kata kan. Jadi gas Q boleh. Okey, jadi berikan alasan. Kenapa guna gas helium? Kerana kenapa dia boleh terbang ke atas? Kerana gas helium tu kurang tumpat dari udara. Jadi dia terbanglah ke atas kan. Dia naik ke atas. Okey, habis kepada contoh soalan 5 dan 6. Okey. Kita teruskan.
Teruskan soalan nombor 8. Ya, soalan nombor 8 ni maksudnya 7 dan 8. Sebab kita tak sempat ya. Sekali. Nak buat semua sekali kan. Jadi soalan nombor 8, pelupusan sisa plastik yang tidak terancang akan menyebabkan masalah pencemaran alam sekitar. Rajah 7 menunjukkan satu kaedah pelupusan bahan. Jadi inilah dia. Okey, ni dia. Rajah 7.1. Okey, rajah 7.1 ya. Okey, tak apalah tu. Okey, namakan kaedah yang ditunjukkan dalam rajah 7.1. Okey, jadi namanya adalah kitar semula. Kitar semula ni semua orang tahu tak? InsyaAllah kalau tengok simbol kan? tadi tu Tengok boleh. simbol tu dah tahu dah. Ya. Tak perlu nak faham-faham dah kan? Okey, soalan B. Nyatakan dua kelebihan menggunakan kaedah 8A. Jadi apakah dua? Kan? Jadi kurangkan pencemaran udara. Apa lagi kalau kita kitar semula? Boleh menghasilkan barangan baharu. Lagi apa ya? Agaknya Cikgu Azina boleh tak lagi? Dia maksudnya dia boleh apa tu? Kurangkan kos. Betul. Kurangkan kos bahan kan? Kurangkan Kurangkan kos bahan. Jadi kalau kita semula kertas tu kurangkan kos lah. Kalau tidak nak kena tebang pokok kan? Okey, begitulah. Tetapi nak diingatkanlah ya kepada cikgu-cikgu supaya mengajar anak murid kita kalau ada dua soalan struktur, dua tempatnya untuk diisi, jawab dua saja, jangan tambah. Sebab kalau kita tambah takut salah yang atas ya. Kalau salah yang bawah tu bolehlah juga kita ambil kira, tapi kalau salah di atas rugilah ya. Okey, kita teruskan. Okey. Masih lagi kepada soalan kita semula tadi, rajah 7.2 menunjukkan satu pelekat yang ditampal pada kaunter makanan. Kaunter makanan mungkin di restoran lah ni kan. Okey. Dia kata kat sini penyedut minuman tidak disediakan. Okey. Memang banyak dah ya restoran-restoran kan tidak menyediakan penyedut minuman. Jadi kita kena bawa sendiri kan. Kita kena beli. Okey, apakah tujuan kempen ini terhadap alam sekitar? Satu markah sahaja. Jadi kurangkan penggunaan plastik. Kena fikir, penyedut minuman tu buat daripada apa? Ya. Kan? Jadi kena analisis. Maksudnya yang ini untuk 3R tu lah. Ya. Okey. Tapi dia kena lebih kepada plastik lah. Plastik. Sebab penyedut minuman tu, straw tu dia buat daripada plastik ya. Okey. Settle. Okey. C. D. Majlis Perbandaran bercadang untuk membina sebuah incinerator untuk melupuskan bahan buangan plastik berhampiran kawasan perumahan anda. Adakah anda bersetuju? Wajarkan jawapan anda. Okey, yang ini soalan bentuk apa Cikgu Nur Hayati? Okey, ini adalah soalan menilai. Okey. Bila macam ni dia menilai. Sebab menilai ni boleh sama ada kita kata bagus atau tak bagus. Dia ada dua-dua boleh. Pro dan kontra. Tetapi kita kena yakinkan lah. Kalau kita kata kontra, mesti bagi jawapan yang kontra tu lah. Dan kalau kita kata betul, bagi jawapan yang betul. Okey, cuba kita lihat jawapan. Yang boleh kita boleh kata setuju kan? Sebab incinerator ni dia akan bakar dalam satu bangunan yang tertutup. Itu incinerator kan. Jadi kurangkan pencemaran udara. Okey. Tapi dia kata dekat apa? Kawasan perumahan. Ya, kawasan perumahan. Maknanya boleh. Kalau kita lah duduk kat situ, bina pula satu incinerator kat sini, bangunan. Kita duduk lalu ulang-alik kat taman kita kan. Jadi mungkin kita tak setuju. Kalau jadi tak setuju, apa sebab? Kita kena bagi alasan. Kita kena bagi alasan lah, menambahkan kos pembinaan. Mungkin ada bunyi bising. Kan? Kita tak tahu kan. Dia datang sana sini, lepas tu duduk ketuk-ketuk dan sebagainya. Okey, itu adalah soalan menilai. Okey, seterusnya. Okey, soalan nombor 10.
Untuk soalan nombor 10 ni, rajah 9 menunjukkan satu gambar rajah sinar. Okey. Lengkapkan. Kalaulah cikgu perhatikan, dia dah buat dah ni. Dia dah buat sekerat. Okey. Sebab markahnya satu. Jadi takkanlah selalu kalau kita lukis gambar rajah sinar, markahnya 2 kan. Jadi ini markah 1. Jadi pelajar ni dia cuma tahu macam mana nak lukis rajah sinar dengan menyambung daripada atas ni, atas kanta ni kan. Melalui F sini, melalui F pusat optik jarak fokus. Pusat fokus. Jarak fokus. Fokus point kita kan. Dan sampai kepada image sebab dia dah lukis image. Jadi maknanya bersilang dengan di sini, garis yang sini. Ni dia dah lukis garis yang pertama ni kan. Melalui pusat kanta. Okey. Jadi kita lukis daripada atas kanta ni melalui pusat F, fokus, titik fokus. Titik fokus sampai bersilang di sini, berlaku persilangan pada kepala anak panah image kita ni. Dapatlah satu markah. Kalau tak ada anak panah macam tu, boleh diterima? Tak boleh terima lah. Tapi ni memang dia dah bagi. Maknanya memang dia nak bagilah kot kan. Okay, next. Okay, untuk soalan B, sekiranya objek digerakkan pada kedudukan 2F, apakah yang berlaku kepada saiz image berbanding saiz objek? Jadi tadi tu objek tu berada jauh daripada 2F. Maksudnya kan lebih besar, kita kata kan lebih besar daripada 2F. Okey. Jadi kita dapat image yang lebih kecil, songsang dan nyata. Tapi sekarang ni pada 2F sini kan. Jadi kalau pada 2F ni selalunya pelajar dah tahu ke belum tahu ke? Macam mana ni? Mungkin juga pelajar dah tahu kan, ataupun pelajar buat lukis bila pelajar lukis, jadi dia memahami lah, maknanya dia faham, dia lukis di sini, jadi akan sampai pada 2F dan dia adalah sama saiz. Okey, teruskan. Dia dapat sama saiz. Okey, dan yang terakhir C, kedudukan objek yang manakah lebih sesuai untuk kanta cembung pada rajah 9 digunakan sebagai kanta pembesar. Okey, kanta pembesar ni, jadi macam mana kita nak jadikan kanta tu sebagai kanta pembesar. Jadi di mana kita nak letak objek. Jadi kita nak letak objek, maknanya kita kena buat apa? Kita kena try. Jadi ini kita panggil menilai. Menilai. Jadi kita tengoklah jadi kita akan, orang kata akan try di sini, kalau letak sini macam mana, sini macam mana. Okey. Okey, baik, seterusnya. Oh, 2 markah saya lupa. Minta maaf. Okey, jadi dia tanya kedudukan objek yang manakah lebih sesuai. Lepas tu beri alasan. Nampak? Jadi yang mana lebih sesuai? Jadi budak boleh jawab pada F, kurang dari F, pada 2F kan. Itulah maksudnya jawapan-jawapannya. Ataupun antara apa-apa kan, ikutlah pelajar juga boleh jawab. Dia kata kalau kurang dari F ni antara F dengan pusat kanta kan? Pusat kanta. Betul. Jadi boleh juga diterima. Okey, baru 1 markah. Lepas tu berikan alasan. Maksudnya kita reason lah kenapa kita buat begitu. Kerana image yang dibentuk akan jadi lebih besar, maya, tegak, mana-mana ciri yang dibentuk oleh kanta yang diletakkan, objek yang diletakkan kurang daripada F. Ya? Okey. Okey. Alright, kita pergi soalan yang soalan D. Soalan D. Okey. Jadi untuk soalan D ni, ini adalah soalan reka cipta. Jadi reka cipta ni 3 markah. Okey.
Jadi untuk soalan yang diberi contoh ni, kanta cembung digunakan dalam peralatan optik seperti teleskop. Anda dikenaki melakarkan reka bentuk sebuah teleskop ringkas dengan menggunakan dua kanta cembung yang berlainan ketebalan. Jadi dia dah bagilah. Dia akan bagi alat, ya. Cikgu dia bagi alat. Dia kata dua kanta cembung berlainan ketebalan. Okey. Kemudian dua keping kertas hitam. Kertas pun dia bagi. Dua keping. Kenapa dia bagi dua keping? Kejap kita tengok. Pita cellophane. Maksudnya cellophane tape. Ya. Label. Mana dia kata? Okey. Labelkan rajah anda. Jadi dia kata anda dinakki melakar. Melakar tu maksudnya lukis lah. Okey, kita design. Itu maksudnya. Dan kita kena label. Kalau tidak, kita tak dapat markah 3 tu. Okey, mari kita lihat. Okey. Agaknya pelajar kita boleh buat tak? Ni nak mereka cipta teleskop. Ni bab 7. Bab 7 ya. Bab 7, aplikasi kanta dalam peralatan optik. No? Okey. Yang pertama, ni mungkin lukis. Kalau kita sama besar pun tak apa, kanta tu kan. Tapi ni mungkin dia nak tunjuk ni lah sikit, apa orang kata, kan selalunya kita kecil di sini, besar di depan kan. Tetapi kalau lukis sama silinder pun boleh, Cikgu Azina. Sama pun tak ada masalah. Yang pentingnya yang ada dalam ni, yang pertama mesti ada ni lah, dua-dua ni. Dua-dua kanta tu. Dan dia mesti, apa orang kata, selari. Dia mesti selari. Okey. Itu satu. Kemudian yang kedua, label lah. Takkan tak label. Okey. Okey, kita label kanta cembung nipis, kanta cembung tebal. Okey. Yang ketiga, mesti ada kertas hitam. Jadi kertas hitam ni, satu kita balut yang ni kan. Satu lagi kita balut yang ni. Okey, kenapa ada 4 segi ni? Sebab bila kita nak tengok, apa kita buat? Laraskan. Laras. Kita tarik kan? Ya. Kita tarik ke belakang, ke depan. Laraskan. Betul lah tu. Jadi paling minima lah. Ini adalah kita kata gambar rajah paling minima. Kalau dia nak tambah lagi pun tak ada masalah kan? Dia maksudnya semua bahan yang dia bagi tu kita kena senaraikan di situ dan kita kena gunakanlah untuk melukis ataupun melakar rajah tersebut. Okey. Ada tak gunting di sini? Dua kanta cembung, dua keping kertas hitam, pita cellophane. Itu saja. Sebab kadang-kadang dia anak-anak murid kita ni kadang-kadang dia labelkan yang tak berkenaan macam gunting. Gunting pun dia kan? tambah Dia letak gunting, dia lukis gunting pula dalam tu kan. Jadi kita boleh bagi tahulah kepada anak-anak pelajar kita bahawa yang utama yang perlu ada untuk reka cipta alat tersebut. Dan boleh jadi juga kita tak semestinya kita reka cipta, kita apa orang kata, macam menyelesaikan masalah dengan idea baharu. Kan? Sebab dia lagi satu, dia bagi contoh yang sel tu, yang dengan menggunakan buah-buahan kan. Jadi itu pun idea baru. Jadi yang penting pelajar tahu letak buah, buah limau ke, buah apa ke, dan cucukkan elektrod dan sambung. Elektrod tu mestilah logam yang berlainan jenis untuk yang dalam buku format. Contoh-contoh yang kami tunjukkan di sini cikgu-cikgu adalah contoh-contoh yang kita ambil daripada buku format. Jadi cikgu-cikgu bolehlah download buku format pentaksiran Sains 1511 tahun 2021. Kita dah habis kot kita dah selesai dah kot menjalankan amanah yang diminta. Jadi untuk kertas 2 bahagian A, diingatkan lagi sekali lah. Saya ingatkan lagi sekali kepada cikgu-cikgu 09 Educators
guru-guru sains ya, tingkatan 4 dan 5 mulai tahun 2021, kita pakai format yang baru. Jadi kita mesti alert dengan format yang baru. Kita mesti patuh. Kita mesti sediakan soalan-soalan selaras lah dengan kehendak format. Supaya anak murid kita bersedia. Jangan gunakan duk copy paste kan soalan tahun-tahun lepas. Ada yang boleh. Ada yang boleh kan. Ada yang boleh, terutama yang bahagian A. Cumanya kita kena pastikan yang soalan tu masih lagi dalam tajuk. Kan? Okay, di SKP kita. Kalau tajuk tu dah tak ada, kita tak boleh lah tanya. Pastikan dalam 21 tajuk tu ada. Okey. Jadi Cikgu Hazina, itu saja kot ya. Cikgu Hazina nak tambah apa-apa? Saya rasa macam cikgu-cikgu sebelum buat soalan, pastikan cikgu-cikgu buat JSU dululah. So baru kita boleh taburkan mengikut konstruk yang untuk memenuhi format terkini. Instrumen untuk paper kertas sains 1511 palang 2 tu. Okey, itu saja daripada saya. Betul. Ya, jadi terima kasih kepada cikgu-cikgu yang menonton. Diharapkan kita dapat manfaatkan ilmu yang diberikan pada hari ini dalam kapsul yang kapsul yang ketiga kita. Okey? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.